Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Nahmaduhu nusalli ala rasulin karim. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi kita agama untuk kejayaan dunia dan akhirat. Untuk kejayaan manusia di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala bagi agama. Kejayaan bukan dalam benda kebendaan, harta dan sebagainya. Itu adalah untuk ujian. Tidak ada kejayaan dalam harta, kuasa, pangkat, kebendaan, apa-apa yang dicipta oleh Allah. Ini adalah ujian untuk manusia. Untuk kejayaan adalah hanya agama. Agamalah yang akan bagi kita kejayaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala beri kerajaan yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tak pernah Allah beri kepada siapa-siapa pun sebelum itu dan siapa-siapa selepas itu. Kerana Nabi Sulaiman alaihissalam telah doa kepada Allah, minta, ya Allah, bagilah saya satu kerajaan yang kamu tak pernah bagi siapa pun dulu, dan tak ada siapa-siapa yang akan datang yang akan dapat kerajaan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah bagi dia pemerintahan. Pemerintahan dia atas angin, atas air, atas binatang-binatang, atas burung-burung, atas jin. Semua dia punya pemerintahan berjalan atas semua perkara ini. Walaupun demikian, dia kata, kejayaan saya bukan dalam pemerintahan ini. Kejayaan saya ini, Allah Subhanahu wa taala bagi saya pemerintahan ini untuk melihat sama ada saya syukur kepada Allah ataupun saya tidak syukur kepada Allah. Kejayaan bukan dalam pemerintahan yang Allah bagi kepada saya, tapi apabila saya menunaikan perintah Allah dalam kerajaan ini, inilah kejayaan untuk saya. Firaun pun dapat kerajaan, Allah bagi dia kerajaan, tapi dia telah sangka bahawa itulah kejayaan. Dia telah cakap dengan bongkak bahawa akulah pemerintah, ini Mesir aku punya, semua harta ini aku punya, semua tentera ini aku punya, semua kuasa ini saya punya, dan sayalah yang berkuasa, sayalah yang memerintah. Kejayaan, dia anggap kejayaan dalam ini, dan dia tidak syukur kepada Allah, dia tidak menunaikan perintah Allah, dia telah ingkar kepada perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah gagalkan dia. Allah Taala telah tenggelamkan dia dan hinakan dia, dia mati dalam keadaan hina. Begitu juga Qarun pun, Allah Ta'ala bagi dia harta, dan dia telah sombong dengan harta dia, takabur dengan harta dia. Dia kata dia dapat harta dengan dia punya ilmu, dengan dia punya usaha, itu dia punya, dan dia sombong, dia ingat dia telah berjaya. Dia tidak syukur kepada Allah, dia tidak ingat Allah, dia tidak menunaikan perintah Allah. Akhirnya apa telah jadi? Dia telah ditenggelamkan, bumi telah telan dia sekali dengan harta dia, dan Allah Ta'ala telah matikan dia dalam keadaan hina. Begitu juga tuan-tuan, Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah individu dan juga kisah-kisah kaum-kaum yang dulu, yang mana mereka yang telah yakin dengan kebendaan mereka, asbab mereka, yang sombong dan takabur dengan mereka punya apa yang dimiliki oleh mereka, dan akhirnya Allah Ta'ala telah musnahkan mereka, seperti mana kaum Nuh, kaum Lut alaihissalam, kaum Syuaib alaihissalam, kaum Saleh alaihissalam, semua kaum-kaum yang dulu, yang mana mereka sombong dengan apa yang dimiliki oleh mereka, dan mereka yakin dengan itulah mereka dapat kejayaan. Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada mereka, dan sampai satu masa Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka. Bila sampai masa di mana Allah Taala telah buat keputusan untuk kegagalan mereka, masa itu mereka sedar mereka nak menyesal, tapi sudah sampai kepada masa yang mana apa yang mereka punya penyesalan tidak berguna lagi. Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan mereka. Apa itu agama? Agama itu adalah amalan. Kita bukan mau tinggalkan asbab. Kita bukan mau tinggalkan asbab, tapi mau amalkan perintah Allah dalam asbab. Kejayaan bukan dalam benda dan wang ringgit yang ada dalam kedai kita, perniagaan kita. Kejayaan ialah apa amalan yang kita buat dalam perniagaan kita. Bukan benda yang ada dalam perniagaan kita yang memberi kejayaan, tapi amalan
yang kita buat dalam perniagaan kita, macam mana kita menyaga ikut perintah Allah, barulah itu akan jadi kejayaan. Begitu juga, bukan kita mau tinggalkan pejabat, tapi kejayaan bukan ada dalam gaji yang kita akan dapat daripada pejabat kita, kerja kita, tapi macam mana kita melaksanakan kerja kita, macam mana kita amalkan perintah Allah dalam pekerjaan kita, itu yang akan menentukan kejayaan. Begitu juga tuan-tuan, pertanian. Kejayaan bukan dalam hasil pertanian. Kejayaan ialah amalan yang kita buat dalam usaha pertanian. Macam mana kita mentaati perintah Allah dalam mengendalikan pertanian, itulah yang akan menentukan kejayaan. Jadi tuan-tuan yang mulia, bukan kita mau tinggalkan semua asbab ini, tapi kita nak amalkan perintah Allah dalam semua asbab-asbab ini. Dengan itulah Allah akan bagi kita kejayaan. Tuan-tuan, bila satu orang buat berniaga, dia gunakan diri dia, maka amalan pun dibuat, iaitu kegunaan mata dia, kegunaan tangan dia, kaki dia, kegunaan anggota badan dia. Ini semua merupakan amalan. Dan juga bila dia buat perniagaan, dia akan dapat juga wang ringgit. Jadi dua-dua, satu bila dia berniaga, dia gunakan mata dia, tangan dia, kaki dia, semua anggota badan dia, dan amalan-amalan disediakan, dan juga dia akan dapat harta. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, satu orang dia pergi ke kelang, dia buat perkelangan, maka satu dia gunakan anggota badan dia, mata, tangan, kaki, semua dia gunakan, dan juga di samping itu benda, perkara disediakan, barang-barang disediakan. Begitu juga lain-lain urus pertanian dan sebagainya. Dia gunakan diri dia, maka gunakan anggota badan dia, amalan pun disediakan, hasil pertanian pun akan datang. Jadi manusia ingat, kejayaan ialah satu orang peniaga, dia punya fikir kejayaan ialah dengan harta yang dia dapat melalui perniagaan. Satu orang yang kerja, dia anggap kejayaan ialah daripada gaji yang dia dapat daripada kerja dia. Satu orang yang kelang, dianggap bahawa kejayaan ialah barang-barang yang disediakan daripada kelang dia. Satu orang petani anggap bahawa kejayaan adalah daripada hasil pertanian dia. Ini adalah tipu daya. Sebenarnya kejayaan ialah melalui amalan-amalan yang disediakan oleh anggota badan yang digunakan di tempat-tempat itu. Itu yang menentukan kejayaan. Kegunaan anggota badan. Itu yang akan jadi amal, dan amalan ini yang akan menentukan sama ada gagal ataupun berjaya. Jadi tuan-tuan, dengan manusia menggunakan anggota badan dia, mata dia, kaki, tangan dia, otak, fikiran dia dan sebagainya, maka bangunan disediakan, kapal terbang disediakan, kapal laut disediakan, macam-macam barang-barang, semua ini wujud apabila manusia gunakan dia punya badan dia, jisim dia, anggota badan dia dan akal fikiran dia, maka benda-benda ini semua disediakan. Tapi tuan-tuan yang mulia, kejayaan bukan dalam itu. Tetapi apabila dia sediakan semua barang-barang ini, benda-benda ini, kalau dia gunakan anggota badan dia mengikut perintah Allah, dengan mentaati perintah Allah, barulah tuan-tuan dia akan dapat kejayaan. Maknanya kegunaan anggota badan dia akan menentukan amalan yang baik. Bila amalan dia jadi baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan keadaan yang baik. Keadaan yang baik dan keadaan yang akan memberi dia kejayaan. Kalau dia salah gunakan anggota badan dia semasa dia menyediakan barang-barang ini, kalau dia salah gunakan anggota dia tidak mentaati perintah Allah, maka dalam semua keadaan ini Allah akan wujudkan keadaan yang tak baik. Keadaan kegagalan akan datang kepada dia. Dia akan dapat kesusahan kerana dia salah gunakan. Dia gunakan anggota dia tidak ikut perintah Allah, maka akan datang keadaan yang tak baik untuk dia. Keadaan kegagalan akan wujud. Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan keadaan kegagalan bagi dia. Jadi satu orang meniaga, dan dia meniaga dengan ikut perintah Allah, maka dia akan dapat berkat dalam perniagaan dia. Allah Ta'ala dikatakan bahawa Allah akan bagi dia 9 daripada 10 berkat dalam perniagaan. Untuk siapa yang meniaga dengan ikut perintah Allah. Dia meniaga pun bukan untuk dapat keuntungan. Dia meniaga dengan niat membuat khidmat, memberi khidmat kepada hamba-hamba Allah,
untuk bagi mereka keperluan-keperluan mereka, barang-barang keperluan mereka, barang keperluan makan minum, keperluan-keperluan lain. Untuk tujuan ini, dengan tujuan untuk khidmat kepada hamba-hamba Allah, dia buat perniagaan. Maka peniaga macam ni yang mentaati perintah Allah, dan maka dia dalam dunia Allah akan bagi dia berkat, akhirat Allah akan bangunkan dia bersama-sama dengan nabi-nabi, siddiqin dan syuhada. Allah Ta'ala akan bangunkan dia dengan orang-orang siddiq dan juga orang-orang yang syahid, maknanya nabi-nabi. Jadi tuan-tuan, peniaga yang meniaga dengan niat untuk buat khidmat kepada manusia, bukan tujuan untuk mendapat keuntungan, dengan mentaati perintah Allah dalam perniagaan dia, dunia pun dia dapat kejayaan, akhirat pun dia akan dapat kejayaan. Jadi satu orang peniaga yang beriman, maka dia berniaga bukan untuk dapat keuntungan. Dia berniaga supaya dia dapat tunaikan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan perniagaan, supaya di dunia pun dia akan dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tak berniaga, maka dia tak dapat tunaikan perintah Allah dalam perniagaan, maka dia tidak akan dapat dia punya berkat, dia tidak akan dapat dia punya ganjaran. Oleh kerana itu dia berniaga, supaya dia akan dapat menunaikan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan perniagaan, dan melalui itu dia akan dapat keberkatan dalam dunia dan ganjaran daripada Allah di akhirat. Satu sahabi dia berniaga, satu orang beli barang, dia balik rumah. Di balik rumah dia tak suka barang yang dia beli, dia datang balik, nak pulang balik. Maka sahabi yang jual ni dengan gembira dia terima balik, bagi dia duit balik. Lepas tu dia peluh sahabat itu, syukur kepada dia, terima kasih kepada dia. Yang membeli ni pun sudah susah hati, apa sudah jadi, saya pulangkan balik, dia peluk saya, dia kata terima kasih kepada saya, duit pun bagi balik. Dia kata, saya buat ini kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya bahawa kalau satu orang telah membeli apa-apa barang dan dia pulangkan balik barang itu, yang menjual itu diterima dengan suka hati dan pulangkan balik duit itu, maka Allah akan sediakan untuk dia satu mahligai di syurga. Jadi saya melalui kamu ini, saya sudah dapat satu mahligai di syurga. Jadi saya syukur, terima kasih kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat mereka berniaga untuk mereka dapat ganjaran daripada Allah di akhirat. Berniaga pun dengan akhirat di hadapan mereka. Walaupun dapat kerugian dalam perniagaan pun tak apa, walaupun mereka dapat kerugian dalam dunia pun tak apa, asalkan mereka dapat keuntungan di akhirat. Mereka punya niat supaya dapat ganjaran daripada Allah, mereka punya berniaga pun dengan letak akhirat di hadapan untuk menunaikan perintah Allah. Jadi begitu juga orang beriman yang buat pertanian. Dia buat pertanian kenapa? Kerana janji Allah, setiap biji-bijian yang dia dapat dengan pertanian dia, Allah akan bagi dia pahala sedekah. Dan dia dapat hasil pertanian, biji-bijian, bijiran, dan dia bagi, dia maknanya dia dapatkan itu untuk manfaat manusia, supaya orang akan dapat makanan, mereka akan dapat keperluan mereka ditunaikan. Dengan niat ini dia menjaga, supaya Allah akan bagi, bila dia tunaikan keperluan manusia di dunia, Allah akan tunaikan keperluan dia di akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia buat pertanian pun supaya Allah Subhanahu Wa Taala reda dengan dia, dan Allah Ta'ala akan bagi dia berkat dalam dunia, Allah akan bagi dia ganjaran di akhirat. Inilah satu orang petani yang beriman, dia buat pertanian pun dengan niat supaya Allah reda dengan dia. Jadi memerintah pun tak boleh dalam Islam. Boleh memerintah, bukan apa-apa pun kita boleh buat, bukan salah kita buat pemerintahan. Kita mau buat dalam semua urusan, semua tempat kita mau buat kerja. Dan memerintah pun bukan dilarang dalam Islam. Tapi kenapa kita memerintah? Orang yang beriman yang memerintah adalah untuk mendapat keredaan Allah. Kerana diberitahu bahawa satu orang yang memerintah dengan adil, satu orang raja, pemerintah yang adil, maka dia akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memerintah ini supaya berlaku dengan adil, melakukan keadilan kepada rakyat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala reda dan Allah Taala beri naungan dia pada masyarakat. Jadi tuan-tuan, dan juga
supaya dengan memerintah ini dapat berkhidmat kepada rakyat, supaya rakyat hidup dengan bahagia dalam keadaan yang aman, supaya semua ganjaran-ganjaran untuk keamanan dan kebahagiaan rakyat itu Allah akan bagi di akhirat. Umar radhiyallahu anhu, dia jadi Amirul Mukminin, dia bagi khutbah. Dia kata, dalam saya punya pemerintahan, kalaulah mana-mana titi jambatan telah roboh dan telah anak kambing pun kalau dia punya kaki dia cedera, maka itu pun saya akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Allah akan tanya saya. Jadi maknanya tuan-tuan, mereka memerintah supaya menyampaikan kebaikan, khidmat untuk semua rakyat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran balasan untuk itu di akhirat. Supaya Allah Ta'ala bangunkan mereka di padang mahsyar, Allah bagi naungan arasy Allah. Begitu juga satu orang yang bekerja makan gaji upah, maka tuan-tuan, dia buat untuk apa? Supaya dengan dia lakukan kerja dia dengan amanah, mengikut peraturan-peraturan yang dia telah janji dengan majikan dia, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan reda dengan dia. Dan di padang mahsyar, di mana semua manusia dalam keadaan susah, dia di sana dia akan dalam keadaan yang gembira, dengan keadaan tersenyum. Jadi untuk itulah dia buat kerja dia pun, supaya dia akan dapat ganjaran daripada Allah di akhirat, supaya Allah Ta'ala suka dengan pekerjaan dia, dan Allah Ta'ala akan reda, dan Allah akan bina dia punya kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, orang yang beriman, orang yang baik, orang yang beriman, mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita buat usaha pun, maksud kita ialah supaya kita melakukan apa-apa kita buat mengikut perintah Allah, untuk sukakan Allah, untuk mendapat keredaan Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bina kehidupan kita di dunia dan juga bina kehidupan kita di akhirat. Maksud kita bukan untuk dapat apa-apa harta kebendaan, tapi mana-mana, di mana-mana rupa bentuk kita sibuk, kita buat usaha, maksud ialah supaya kita menunaikan perintah Allah di sana, supaya Allah reda dan Allah bina kehidupan di dunia, dan juga Allah Ta'ala beri ganjaran yang banyak di akhirat. Jadi tuan-tuan, untuk kita melakukan perintah-perintah Allah di mana-mana kita berada, dalam apa rupa bentuk, dalam apa bidang kita ada, untuk menunaikan perintah Allah di sana, perlu kekuatan di dalam diri kita. Kerana apa tuan-tuan? Musuh kita, syaitan, nafsu, sentiasa usaha supaya kita tidak menunaikan perintah Allah, melanggar perintah Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala larang. Jadi untuk kita lawan dengan ini dan menunaikan perintah Allah di mana-mana bidang kita berada, di mana-mana rupa bentuk usaha kita, perlu ada kekuatan dalaman yang akan memberi kita kekuatan, keupayaan untuk mentaati perintah Allah dalam mana-mana bidang kita ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan agama kepada sahabat kemudian. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan mereka untuk buat usaha atas iman, usaha untuk dapat kekuatan dalaman, supaya bila datang perintah Allah mudah untuk amalkan di mana-mana pun, dalam apa keadaan pun. Untuk menunaikan perintah Allah akan jadi mudah bila dalam diri kita ada kekuatan dalaman, kekuatan iman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula ajar sahabat usaha atas mereka untuk membina iman mereka. Kemudian barulah ajar agama kepada mereka. Beliau kata ulama kata ada 4 musuh yang menghalang kita daripada mentaati perintah Allah, yang bawa kita jauh daripada perintah Allah, yang tak mau kita keluar jalan Allah, tak mau kita mengamalkan perintah Allah, yang usaha macam mana nak sesatkan kita, jauhkan kita daripada Allah, perintah Allah. Yang pertama ialah syaitan, dan juga kita punya nafsu, dan kita punya mahul yang telah rosak, mahul, suasana yang tak baik, di dalam rumah ke, di luar rumah ke, di mana-mana pun suasana tidak ada agama ini yang menghalang kita daripada mengamalkan agama. Yang keempat ialah adat resam kita yang berlawanan dengan agama, yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak bersama dengan agama. Dan 4 perkara inilah yang menghalang kita daripada mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang perintah-perintah Allah, dan bawa kita jauh daripada perintah Allah. Tuan-tuan, musuh yang pertama, syaitan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah beritahu
bahawa syaitan ini adalah musuh kamu yang nyata. Dia musuh kamu, kamu pun kena jadikan dia sebagai musuh. Lawan dia. Syaitan ini mengalir dalam darah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah syaitan yang mengganggu Nabi?" Nabi kata, "Ya, ada syaitan yang bersama saya untuk ganggu saya, tapi syaitan saya telah masuk Islam dan dia tidak boleh jauhkan saya daripada perintah Allah." Jadi tuan-tuan, syaitan ini dia akan bersama kita, dia akan usaha macam mana nak wujudkan was-was dalam diri hati kita, macam mana kita tidak mentaati perintah Allah. Dia ganggu kita, bawa kita jauh daripada perintah-perintah Allah. Dia sentiasa bersama kita untuk bawa kita jauh daripada perintah Allah, halang kita daripada mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak lawan syaitan? Dengan zikir. Dengan zikir kita boleh lawan syaitan. Syaitan takut bila kita zikir. Zikir kepada Allah. Iaitu satu ialah zikir dengan lidah kita. Satu lagi ialah zikir dengan hati kita, kalbu kita. Satu ialah kita mengingati Allah. Satu lagi ialah kita ingatan kepada Allah sentiasa ada dalam hati kita. Jadi dengan kita zikir dan dengan kita punya kesedaran bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Ta'ala bersama kita, inilah zikir dalam hati kita. Dan itu syaitan lagi takut kepada kita bila kita dalam hati kita ada ingatan kepada Allah. Dan juga tuan-tuan, yang ketiga ialah dengan anggota badan kita, kita menunaikan perintah Allah pada masa itu, di tempat itu, dalam keadaan itu. Ini pun adalah zikir. Jadi tuan-tuan, apabila kita punya lidah pun sentiasa kita berzikir, dalam hati kita pun sentiasa kita ingat kepada Allah, dengan anggota badan kita, kita menunaikan perintah Allah, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan zikir ini syaitan akan takut dan syaitan akan lari, akan jauh daripada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam semua keadaan, apa-apa kita buat di semua tempat, masa kita kena mentaati perintah Allah. Dengan lidah kita pun kita menunaikan perintah Allah dalam keadaan itu. Contoh bila kita makan, kita membaca doa makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila kita makan, kita baca Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Dan juga kita itu dengan lidah kita ingat Allah. Begitu juga kita mau bayangkan, fikir, ini makanan datang daripada macam mana datang di hadapan kita. Dengan usaha, dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya ihsan dia. Allah Ta'ala gunakan 360 makhluk, Mikail alaihissalam, malaikat-malaikat lain, macam-macam usaha dibuat. Akhirnya barulah makanan itu sampai depan kita. Bukan dengan kita punya duit, tapi Allah yang telah bagi ini makanan. Berapa banyak orang telah usaha untuk bawa makanan itu di hadapan kita. Ini semua Allah Ta'ala yang buat. Dengan kita terfikirkan itu. Dan juga kita dengan anggota badan kita pun kita ikut perintah Allah dengan cara sunnah. Makanan dengan cara sunnah. Jadi bila satu orang minum air berdiri, Nabi SAW kata, kamu muntahkan itu. Kerana apa? Syaitan pun minum bersama dengan kamu. Jadi tuan-tuan, bila kita buat amalan tak ikut sunnah, maka syaitan pun bersama dalam perkara itu. Bila kita makan ke minum ke tak ikut sunnah, syaitan pun bersama. Dan bila syaitan bersama, tidak ada berkat, tidak ada kebaikan dalam itu. Jadi tuan-tuan, apa-apa kita buat, kena ikut dengan cara sunnah. InsyaAllah dengan ini kita akan dapat selamat daripada gangguan dan serangan syaitan. Bila kita dengan lidah pun kita ingat Allah, dengan kita punya hati pun ingat Allah, dalam anggota badan kita gunakan dengan cara Nabi, itu pun ingat Allah, maka barulah kita akan terpelihara daripada gangguan syaitan ini. Dan tuan-tuan, musuh yang kedua, nafsu ini lagi bahaya daripada yang pertama tadi. Lagi bahaya daripada syaitan, nafsu ini. Syaitan ini dia bawa kita kepada amalan yang buruk dan masukkan kita dalam neraka. Nafsu ini dia melalui amalan baik, dia akan masukkan kita dalam neraka. Dia rosakkan kita. Yang tuan-tuan yang mulia, syaitan ni telah menyesatkan ramai orang. Apa yang telah menyesatkan syaitan? Nafsu dia. Bila dia kata aku lebih baik daripada Adam alaihissalam, aku, ana, inilah keakuan, inilah yang sebenarnya, itulah nafsu. Ini yang telah menyesatkan syaitan. Jadi tuan-tuan, ini sangat bahaya. Kenapa? Nafsu ini dia dengan amalan-amalan besar pun dia akan bawa manusia kepada neraka.
Bila dia buat kerana nafsu dia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena jaga supaya kita terpelihara daripada serangan ini, daripada musuh kita yang kedua, nafsu ini. Jadi untuk ini tuan-tuan, beliau kata kita kena ikut kita punya amir, kita mengikut kepada, taat kepada mesyuarat. Bila kita buat demikian, maka kita akan pelihara daripada nafsu. Kita bukan buat untuk sukakan nafsu kita, tapi kita buat hanya untuk Allah, supaya kita terpelihara daripada nafsu ini. Jadi kita mau buat ikut mesyuarat, ikut taat kepada amir, insya-Allah kita akan terpelihara daripada nafsu ini. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itulah Allah perintah kita supaya kita bermesyuarat. Jadi kita apa-apa kita buat pun, bukan kita buat ikut kemahuan kita sendiri, tapi dengan ikut mesyuarat dan taat kepada amir. Dengan ini kita akan dapat pelihara diri kita daripada nafsu kita. Jadi apa kita buat pun dengan mesyuarat, dengan taat kepada amir. Jadi tuan-tuan, yang ketiga ialah mahul, musuh kita yang tidak benarkan kita amalkan agama, ialah mahul yang sudah rosak, mahul yang berlawanan dengan agama. Jadi tuan-tuan, untuk betulkan ini, untuk wujudkan mahul yang baik, cara yang mudah, Allah Ta'ala bagi kita kerja dakwah. Jadi bila mahul di rumah kita tak baik, tak sesuai untuk amalkan agama, berlawanan dengan agama, maka untuk ubah keadaan ini, mahul ini, kita mulakan talim fadail di rumah kita. Bila kita mulakan talim fadail di rumah kita, perlahan-lahan dengan kasih sayang, insya-Allah mahul di rumah kita akan berubah. Ahli keluarga kita akan mula datang kepada agama, mereka akan ada keinginan untuk agama dan mudah untuk amalkan semua perintah Allah, ikut agama dalam semua urusan kita. Kalau kita tidak bina mahul agama di rumah kita melalui talim fadail ini, maka apa akan jadi tuan-tuan? Bila kita ini berusaha agama, kita ada keinginan, bila datang pernikahan anak kita, maka mereka akan suruh kita buat macam-macam cara yang berlawanan dengan perintah Allah, berlawanan dengan kehendak Allah, berlawanan dengan sunnah Nabi. Tak pedulikan segan, malu dan sebagainya, ikut keadaan orang lain, macam mana kita buat. Jadi tuan-tuan, ini adalah kerana di rumah kita tak ada mahul agama, maka ahli keluarga kita tidak ada keinginan untuk agama. Jadi oleh kerana itulah kita kena buat talim di rumah supaya ubahkan suasana rumah kita, wujudkan suasana agama di rumah kita, mudah untuk kita amalkan agama. Jadi untuk ubah mahul suasana di keliling sekitar kampung kita, tempat tinggal kita, maka kita kena buat 2 gas. Iaitu dengan kita buat ziarah gas ini di mahul di kampung kita dan di tempat-tempat jiran kita, maka tuan-tuan yang mulia akan wujud satu suasana. Kalau kita tidak buat usaha ini, tak buat gas, maka tuan-tuan, di rumah kita ada amal, di rumah kita ada agama. Bila anak-anak kita keluar dengan pakaian ikut sunnah, orang lain mereka akan ejek, mereka akan perli, mereka akan gelak, ketawakan mereka. Wanita-wanita kita pakai pardah, mereka keluar tutup hijab, yang mereka keluar, orang lain akan gelakkan, ketawakan, mereka perli, mereka akan pandang rendah, macam-macam. Kerana apa? Di luar tidak, suasana tidak dibina. Tetapi tuan-tuan, bila kita buat gas, walaupun mereka ikut tak ikut, kalau kita buat gas, kita buat usaha gas di tempat kita, bila kita punya, mereka akan muliakan kita. Orang-orang di tempat kita, kampung kita, mereka akan hormat kita, mereka akan muliakan kita, mereka tidak akan ketawakan kita punya cara hidup kita. Jadi tuan-tuan, ini penting, kita kena buat ziarah, kena buat gas untuk wujudkan mahul suasana di kampung kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk kita amalkan agama, satu, kita perlu suasana yang baik di luar, dan juga kita perlu ada kekuatan dalam diri kita. Jadi tuan-tuan, contoh misal yang beliau bagi ialah seperti satu kereta. Kereta ini kalau nak jalan perlu ada 2 perkara. Satu, dalam dia kena ada petrol. Petrol kena ada dalam kereta. Dan juga kena ada jalan yang elok, jalan raya. Kalau ada petrol tak ada jalan raya pun kereta tak boleh jalan. Jalan rosak, jalan macam-macam lubang, batu, kereta tak boleh jalan walaupun ada petrol. Walaupun ada jalan yang baik, tapi kalau tak ada petrol pun tak boleh jalan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kita perlu ada kekuatan dalam diri kita, kekuatan iman, yakin, kekuatan cinta kepada Allah, ikhlas, hubungan dengan Allah.
Ini kekuatan dalam kita, yakin kepada Allah, cinta kepada Allah dan keinginan untuk mendapat keredaan Allah. Maka dengan ini kekuatan dalaman kita. Bila ada kekuatan ini, kita akan dapat amalkan agama dengan syarat ada suasana di luar. Kalau luar punya suasana tak elok, walaupun dalam kita ada kekuatan, susah untuk kita dapat amalkan agama. Jadi luar punya suasana akan dibina dan kekuatan dalaman pun kita akan dapat. Untuk ini Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita satu kerja yang sangat mulia, kerja dakwah ini. Melalui kerja dakwah ini kita akan dapat bina kekuatan dalam kita dan juga kita akan dapat bina suasana di luar kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita mau semua anggota badan kita ikut perintah Allah, ikut cara Nabi, amalkan agama, perlu ada kekuatan dalam hati kita. Kerana hati inilah raja. Anggota badan kita adalah rakyat. Bila raja hati ini jadi betul, maka barulah rakyat akan ikut. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau dalam hati kita ini kita ada keinginan untuk agama, kita ada yakin kepada Allah, kita takut kepada Allah, maka anggota badan pun akan mentaati perintah Allah. Termasuk akal fikiran kita ini adalah seperti menteri saja. Menteri, raja hati. Walaupun akal kata tak baik pun, kalau hati kata baik, dia jalan. Dia tak mau dengar ni menteri punya nasihat. Dia kata ada dia kata cerita dulu punya cerita. Satu orang pemuda, dia sudah cinta satu perempuan. Maka akal bagi tahu dia, jangan kamu ikut. Ini kesudahan. Ishq ataupun cinta ini ialah kamu akan jadi malu, kamu akan gagal, macam-macam kesusahan akan datang. Jangan kamu nak ikut perasaan, keinginan kamu nak kejar perempuan itu. Dan dia tak mau dengar hati ini, kerana hati sudah cinta kepada perempuan itu. Dia belanja harta dia, gunakan masa dia, buang macam-macam. Kerana walaupun akal bagi tahu dia jangan buat pun dia buat juga, kerana sudah masuk hati cinta kepada perempuan itu. Begitu juga tuan-tuan, bila dalam hati kita sudah ada cinta kepada Allah, sudah yakin dengan Allah, mau dapat keredaan Allah, maka tuan-tuan yang mulia, anggota badan kita akan ikut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, kena usaha atas hati ini, memasukkan dalam hati kita yakin kepada Allah, cinta kepada Allah, maka baru kita akan dapat tunaikan perintah Allah. Tuan-tuan yang mulia, beliau kata dalam hati ada 4 perkara. Satu ialah yakin, iman. Yang kedua ialah muhabbat, cinta. Yang ketiga adalah khauf, takut. Yang keempat adalah jazbah. Jadi beliau kata bila yakin betul, baru kita akan dapat tunaikan perintah Allah. Yakin, iaitu la ilaha illallah, tiada siapa yang boleh buat apa-apa. Yang buat segala-galanya hanya Allah. Semua selain daripada Allah, ghairullah, tidak ada kuasa untuk memberi manfaat, mudarat, kejayaan, kegagalan. Hanya Allah, dialah yang buat segala-galanya. Bila yakin ini datang dalam hati kita, tuan-tuan yang mulia, baru kita dapat amalkan keseluruhan agama. Dengan dunia ini seperti mana bayangan air yang kita nampak dalam padang pasir. Jauh nampak air, pergi dekat tak ada air. Lagi jalan-jalan nampak air di depan, seolah-olah sungai mengalir, pergi tak ada apa. Sampai mati, jalan-jalan tak ada apa. Macam tu juga tuan-tuan, dunia ini tipu daya. Semua kebendaan, harta, semua rupa bentuk dunia ini semua macam bayangan air di padang pasir. Kita kejar sampai mati pun tak akan dapat apa-apa, tak akan dapat. Keinginan kita tidak akan dipuaskan. Kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Maut datang, mati dalam keadaan tidak ada apa-apa. Jadi begitu juga tuan-tuan, kita mau bina yakin kita, yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya, semua selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Ya, tuan-tuan, 4 perkara tadi, iaitu yakin dan muhabbat, cinta dan takut dan juga jazbah. Bila 4 perkara ini hubung dengan Allah, iaitu kita yakin dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, jazbah kita pun untuk dapat keredaan Allah. Tuan-tuan, bila hati ada hubungan dengan Allah, 4 perkara dalam hati ini dihubungkan dengan Allah, maka hati itu hati yang sudah jadi baik. Hati yang sudah jadi baik. Bila hati sudah jadi baik, maka anggota badan ini dalam apa keadaan pun tidak akan langgar perintah Allah, akan ikut perintah Allah, akan ikut cara Nabi, akan dapat kejayaan dunia akhirat.
Seperti mana dalam hadis diberitahu bahawa dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau rosak daging itu, maka rosaklah semua. Dan kalau baik daging itu, maka baiklah jadinya manusia itu. Apa itu daging? Itu adalah hati, kalbu. Jadi tuan-tuan, bila empat perkara yang berkaitan dengan hati ini, yakin, jazbah, muhabbat dan takut ini ada hubungan dengan Allah, maka hati akan jadi baik. Berlawanan dengan itu, kalau empat perkara ini ada hubungan dengan ghairullah, ada hubungan dengan apa yang diciptakan oleh Allah, ada hubungan dengan makhluk, tuan-tuan yang mulia, maka hati itu adalah hati yang rosak. Maka hati yang rosak ini akan bawa anggota badan dia kepada kerosakan, dan manusia itu akan gagal dan rosak. Dia akan binasa di dunia dan juga akhirat. Dia akan dapat kebinasaan selama-lamanya. Jadi untuk bina hati ini, supaya hati ini semua perkara, iaitu yakin kita kepada Allah, muhabbat kepada Allah, jazbah, keinginan untuk dapat keredaan Allah, dan juga takut hanya kepada Allah, datang dalam hati kita, kena buat usaha. Kita kena buat usaha. Tapi untuk yang lawannya, untuk hati ini cinta dan muhabbat kepada selain daripada Allah, yakin kepada selain daripada Allah, jazbah selain daripada Allah, takut selain daripada Allah, ini tak payah usaha, dengan sendirinya akan datang. Usaha untuk yang ni tak payah usaha pun, dia akan masuk. Tapi usaha untuk bina hati kita kena buat. Jadi tuan-tuan yang mulia, beliau kata kita kena usaha atas yakin ini. Dalam hati kita membetulkan yakin kita, la ilaha illallah. Semua apa-apa yang selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat, mudarat, kejayaan, kegagalan, kemuliaan, kehinaan. Hanya Allah yang buat. Dan Allah akan bagi bila kita ikut cara Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia adalah contoh macam mana pili, pipe. Air bukan ada dalam pipe tu. Bila kita buka, air keluar daripada pili pipe tu. Tapi air bukan dalam itu, air dalam tangki. Kalau ada hubungan dalam tangki, kalau air ada dalam tangki, baru dia akan keluar. Bila kita buka pipe tu, akan keluar air. Kalau dalam tangki tak ada air, dia tak akan keluar. Dan untuk dapat air dalam tangki, kena hubung dengan mereka pihak berkuasa air. Dan bayar dia punya bayaran, baru akan dapat air dalam tangki, baru akan dapat air daripada pipe kita. Jadi begitu juga tuan-tuan yang mulia. Dalam kedai tak ada apa-apa, dalam pejabat tak ada apa-apa, dalam kilang tak ada apa-apa, dalam pertanian tak ada apa-apa. Ini semua adalah macam mana pipe saja, kosong. Semua datang daripada khazanah Allah. Daripada khazanah Allah lah datang dalam perniagaan kita, pertanian kita, dalam semua urusan. Apa-apa yang kita dapat bukan dapat daripada perniagaan, pertanian, kedai, pejabat, kilang, tapi daripada khazanah Allah. Allah yang bagi. Ini semua pipe, ini semua bekas yang kosong, tak boleh bagi apa-apa. Yang datang hanya semua daripada Allah. Jadi kita mau pergi kepada semua perkara ini dengan yakin bahawa ini perniagaan, pertanian, ini kilang, ini semua tak boleh buat apa-apa. Yang bagi saya segala keperluan saya, yang tunaikan segala keperluan saya, yang memberi kepada saya semua adalah Allah. Ini semua tak boleh buat apa-apa. Dengan yakin ini. Dan kedua, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi saya keperluan saya, kejayaan saya, ketenangan, kebahagiaan. Apabila saya buat perniagaan, pertanian, semua saya buat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bagi bila saya ikut cara Nabi. Bukan kedai yang bagi, Allah yang bagi. Bukan perniagaan yang bagi, bukan pertanian yang bagi, Allah yang bagi. Bila saya ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, perkara yang kedua, muhabbat, cinta kepada Allah dan Rasul, itu pun kena usaha. Dan untuk inilah kena zikir. Dengan zikir kita akan dapat cinta kepada Allah dan Rasul. Untuk zikir ini perlu ada mahol, suasana yang baik, baru kita akan dapat zikir, ingat kepada Allah, dan kita akan dapat zikir kepada Allah, dapat cinta kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kita semoga Allah maafkan kita. Kita datang ke masjid pun dengan daripada mahol kita yang luar, mahol yang berlawanan dengan agama. Jadi dalam masjid pun kita tidak ada suasana mengingati Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena usaha untuk membina satu suasana di mana mudah untuk kita ingat Allah, dan mudah dengan itu kita akan dapat cinta kepada Allah. Jadi beliau kata ada satu orang ahlullah, dia pergi haji dan dia bagi satu karguzari.
laporan di mana dia kata dia tengok satu orang pegang kain Kaabah dan dia doa, menangis, dia doa. Maka Ahlullah ni tengok dengan kasyaf, dia tengok keadaan hati orang yang menangis ni. Dia tengok tak ada apa-apa, tak ingat Allah, dia hanya menangis kerana dia punya kerugian dalam perniagaan dia. Pegang kain Kaabah, menangis apa? Fikir dia punya perniagaan dia sudah rugi. Dan sebab dia kerana apa? Walaupun dia ada di rumah, di mana rumah Allah, tempat untuk mengingati Allah, tapi dia ingat dunia. Kerana dia tidak usaha. Maka bila dia tidak usaha atas diri dia, maka tempat untuk ingat Allah pun dia ingat dunia. Sebaliknya dia tengok, dia kata dia pergi bazar di Mina. Ada satu orang Ahlullah, satu orang yang baik, dia sedang menyaga, sedang jual beli. Dengan kasyaf, orang ni Ahlullah ni, dia tengok hati orang tu, dalam hati dia penuh dengan ingat kepada Allah. Walaupun suasana lalai daripada Allah, suasana jual beli, suasana bazar, tapi di situ pun dia ingat Allah kerana dia telah usaha. Bila dia usaha, maka tempat di mana manusia lalai daripada Allah pun kita akan ingat Allah. Kalau kita tak usaha, tempat di mana patut ingat Allah, di situ pun kita akan ingat selain daripada Allah. Jadi untuk ini kita kena berusaha, tuan-tuan. Jadi takut kepada Allah, khauf ini akan datang apabila kita duduk dalam ta'lim fadail. Kita dengar apakah janji-janji Allah. Kalau kita tunaikan perintah Allah, apakah ganjaran yang Allah akan bagi. Dan kalau kita langgar perintah Allah, apakah hukuman, apakah azab yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Dengan kita dengar janji-janji Allah dan ancaman-ancaman daripada Allah, kalau kita langgar perintah Allah, dengan dengar berulang-ulang kali, tuan-tuan, barulah kita akan ada, dalam hati kita akan ada takut. Dan kita akan ada perasaan keinginan untuk mentaati perintah Allah. Kita akan taat perintah Allah kerana apa? Dengan yakin bahawa dengan itu di dunia pun kita akan dapat, pada mahsyar pun, masa mati pun kita akan dapat, pada mahsyar pun akan dapat, selama-lamanya dalam syurga Allah akan bagi. Ini perasaan, keinginan ini akan datang dalam hati kita. Akhirat akan ada di hadapan kita. Dan juga kita akan rasa takut, kalau saya langgar perintah Allah, dunia pun saya akan susah. Dunia pun saya akan jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah. Semasa saya mati pun saya akan susah. Dalam kubur pun saya akan susah. Selama-lamanya saya akan susah di akhirat nanti. Jadi ini perasaan takut akan datang. Jadi oleh kerana itulah, ini ta'lim fadail ini bukan satu perkara yang kecil, satu perkara yang besar, sangat penting. Kita kena buat ta'lim fadail ini supaya lagi dan lagi supaya datang perasaan khauf kepada Allah, takut kepada Allah dalam hati kita. Jazbah, tuan-tuan yang mulia, manusia ini ada jazbah, perasaan dia mau supaya dia dikenali oleh orang, dia jadi masyhur, dia jadi orang yang dikenali oleh orang lain, orang semua puji dia melalui dia punya pakaian dia, kenderaan dia, rumah dia. Orang semua akan puji dia, orang akan segan dengan dia, orang akan kata dia ini orang yang besar dan sebagainya. Dia mau supaya dia jadi masyhur. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini semua akan bawa kita kepada kebinasaan. Kita mau bina jazbah dalam hati kita bahawa apa-apa kita buat hanya untuk mendapat keredaan Allah saja. Kita punya jalan kita, bangun kita, duduk kita, apa-apa kita buat pun hanya untuk mendapat keredaan Allah. Hidup kita, mati kita, semayang kita, semua kita hidup mati semua untuk Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk ini kita kena berusaha, kena bina kita punya dalaman. Kita mau latih macam mana, iaitu kita kena buat amal dengan istiqamah dalam semua keadaan. Sama ada kita suka, tak suka, sama ada kita sihat ke, sakit ke, kita apa keadaan pun, orang suka ke, tak suka ke, orang puji, tak puji, kita suka, tak suka, dalam apa keadaan pun. Dengan mujahadah, berlawanan dengan kemahuan, keinginan, nafsu kita, dengan mujahadah, kita buat amal dengan istiqamah, barulah kita akan dapat jazbah yang betul, iaitu hanya untuk Allah saja. Bukan bila orang puji kita buat, orang marah kita tinggalkan, orang suka kita buat, orang tak suka kita tak buat, orang bagi kita pangkat kita buat, orang tak bagi pangkat kita tak buat. Maknanya tuan-tuan, ini bukan untuk Allah. Kita mau dalam apa keadaan pun kita kena buat dengan istiqamah berterusan, barulah Allah akan bagi kita ini. Jazbah akan jadi betul. Jazbah hanya untuk mencari keredaan Allah, hanya untuk menyukakan Allah.
Jadi tuan-tuan, para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala telah ikhtiarkan keikhlasan mereka. Allah Taala telah beritahu bahawa aku reda dengan mereka, mereka pun reda dengan saya. Kerana macam mana mereka sampai kepada tahap itu ialah dengan pengorbanan, dengan mujahadah mereka. Dan mereka telah korban, mereka telah mujahadah, mereka telah buat usaha agama dalam semua keadaan. Di Makkah pun mereka buat dalam keadaan apapun. Dalam semua keadaan senang, susah mereka buat usaha agama. Bila mereka hijrah ke Madinah, masa itu belum dipanggil Madinah lagi, Yathrib punya cuaca, dia punya suasana yang buruk, berpenyakit. Bila sahabat hijrah sampai di Madinah, mereka semua sudah sakit, dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, kemiskinan. Dalam keadaan itu pun mereka terus buat usaha agama. Tidak ada riwayat, mana-mana riwayat pun di mana sahabat telah lari daripada kesusahan di Madinah. Kerana kesusahan mereka telah tinggalkan masjid Nabi, tidak ada. Mereka telah terus buat usaha agama dalam keadaan itu, dalam keadaan di mana ada diriwayatkan bahawa kerana kelaparan, bila satu sahabat semua jatuh pengsan kerana tidak ada makanan, kerana kelaparan. Tapi walaupun demikian, mereka terus buat usaha. Jadi tuan-tuan, oleh kerana mereka telah buat usaha dalam keadaan macam tu, senang atau susah, sakit ataupun sihat, suka ataupun tak suka, orang puji ataupun orang marah, mereka terus buat. Sama ada keadaan sesuai ke tak sesuai, mereka terus buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah reda dengan mereka. Allah Taala telah reda, Allah telah elankan, isytiharkan keikhlasan mereka. Jadi tuan-tuan, kita pun kena buat usaha agama macam tu dalam semua keadaan. Sama ada keadaan kita baik tak baik, ataupun kita sakit ke sihat ke, senang ke susah ke, mau ke tak mau, buat usaha agama. Baru kita akan dapat jazbah yang betul, hanya untuk Allah saja. Kalau kita buat usaha agama, tak apa sekarang tak boleh keluar, kita sekarang keadaan tak baik, ada masalah, kita akan tangguh keluar 3 hari kemudian. Atau kita jangan keluar sekarang, kita keluar kemudian. Maknanya kita menyesuaikan usaha agama dengan keadaan kita. Maka dengan itu kita tak akan dapat jazbah itu. Jazbah untuk dapat keredaan Allah saja kita tak akan dapat. Jadi dalam apa keadaan pun kena buat usaha agama. Kena buat usaha agama, apa keadaan pun keluar jalan Allah, buat usaha agama, buat dengan pengorbanan, dengan mujahadah, lawan dengan nafsu kita, lawan dengan suasana kita buat. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya Allah akan bagi ini keredaan Allah. Dia akan kata, ini orang buat hanya untuk aku saja, tak ada apa. Baru kita akan dapat kemuliaan. Kalau tidak, jazbah kita tak akan betul. Jadi tuan-tuan, sifat ini ikhlas hanya kerana Allah, ini akan datang akhir sekali. Kita kena buat usaha berterusan, buat dalam apa keadaan pun buat. Senang susah apa keadaan kita buat. Akhirnya mula-mula kita buat pun ada riak, ada nak tunjuk-tunjuk orang, ada macam-macam niat yang lain nanti ada. Tapi kita jangan putus asa, jangan kita berhenti. Kita kena buat dengan kita buat terus dan minta daripada Allah. Akhirnya baru Allah akan bagi ikhlas ini. Macam mana sahabat. Jadi tuan-tuan, mereka punya keikhlasan, walaupun mereka ini derma satu genggaman buah kurma itu lebih besar nilai dia, pahala mereka akan dapat daripada kita bagi derma gunung emas pun tak boleh dapat sama macam tu. Dan bila kita dah ikhlas, walaupun kita buat amal yang kecil, Allah akan bagi ganjaran yang besar. Tuan-tuan, kita kena buat usaha untuk hati kita ini datang kepada cara yang betul, kepada jazbah, kepada sifat yang betul. Tuan-tuan yang mulia, kita kena ada mahul, suasana. Hati ini tak terkesan dengan kita punya percakapan, apa kita baca, itu semua hati tak terkesan. Tapi hati akan terkesan dengan suasana, mahul. Otak kita, akal fikiran kita terkesan dengan buku, dengan percakapan orang, dengan apa yang kita baca. Tapi hati tidak akan terkesan dengan itu semua. Hati akan terkesan dengan mahul, suasana keliling kita. Jadi untuk inilah kena bina, usaha untuk bina satu mahul. Mahul suci murni, mahul kasih sayang, mahul yang baik, mahul yang mengutamakan orang lain, mahul kita ingat cinta kepada Allah, mau keredaan Allah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat usaha. Di Makkah tak dapat bina mahul itu di Makkah, kerana di Makkah mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka menentang dengan begitu keras sekali sehingga Nabi tak boleh, walaupun ada usaha tapi mahul itu tak boleh buat. Tapi bila Nabi dengan perintah Allah, kehendak Allah, Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah. Mula-mula sekali Nabi pindah ke Madinah,
Nabi bina masjid, dalam masjid tu Nabi bina suasana ini, mahol ini. Masjid Nabawi Nabi bina suasana ini, mahol ini, suasana suci murni, kasih sayang, suasana amal, suasana iman, suasana mengagungkan Allah. Dan sahabat-sahabat datang kepada suasana ini. Siapa saja yang datang dalam suasana ini, hati mereka akan terkesan. Siapa yang masuk dalam suasana ini, hati akan terkesan. Jadi Nabi bina suasana ini, dan suasana inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah hantar sahabat-sahabat ke seluruh alam. Jadi tuan-tuan, untuk kita buat amal yang baik ini, kalau akal kita ubah pun tak jadi. Akal kita ubah pun tak jadi, hati kena ubah. Kerana ada orang dia tahu, ada orang hafiz ke alim ke, dia tahu. Orang biasa pun mereka tahu apa Allah Ta'ala punya perintah, tapi walaupun dia tahu, tapi dia tak boleh buat pasal hati dia belum ubah lagi. Hati dia belum datang kepada Allah lagi, keyakinan yang betul lagi, jazbah yang betul lagi. Jadi walaupun dia tahu, dia tak ada keinginan untuk buat. Ada orang menyaga di depan pintu masjid, orang Islam, orang yang beriman, dia tahu bila azan dilaungkan, dia tahu itu perintah Allah, wajib, fardu, tapi dia tak masuk dalam untuk semayang. Dengan hanya tahu saja pun tak cukup. Hanya dengan kita ubah akal kita, dengan bagi maklumat kepada akal kita, dengan baca kitab, dengan macam-macam, itu pun tak cukup. Takkan bawa orang kepada kebaikan selagi hati ini tak berubah. Dalam hati tidak ada keinginan untuk agama, tidak ada cinta kepada Allah, yakin dengan Allah, maka tidak akan wujud agama. Jadi untuk ini tuan-tuan, supaya hati ini dapat diubah, kena ada suasana. Untuk wujudkan suasana inilah kena bawa usaha agama. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bina suasana ini, dan dengan suasana ini sahabat-sahabat telah berubah, dan mereka telah bawa suasana ini pergi seluruh alam, dan perubahan telah berlaku. Ini sahabat-sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah wujudkan suasana di Masjid Nabawi, suasana iman, suasana kebesaran Allah, suasana amal, suasana talim, suasana zikir, suasana nurani, rohani, suasana agama, di mana dalam amalan itu malaikat-malaikat turun dalam suasana itu, dan mereka yang datang ke masjid, maka mereka dapat bersama dengan malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat ada sifat ketaatan. Mereka ini langsung sedikit pun tidak langgar, ingkar kepada perintah Allah. Jadi bila ada suasana, ada amal yang menarik malaikat datang, dan orang yang datang ke masjid, mereka dapat kesan daripada malaikat-malaikat ini, dan perlahan-lahan sifat-sifat malaikat akan dipindahkan kepada orang yang selalu datang masjid dan duduk dalam amal-amal ini. Dengan itu mereka pun akan dapat ketaatan, sifat untuk mentaati perintah Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bela mahol ini, dan telah bawa orang ke dalam mahol ini. Jadi kita pun kena bawa usaha. Kita kena bawa usaha untuk membina mahol ini di masjid-masjid kita. Dan dengan dakwah kita kena ajak orang, bawa mereka pun kepada mahol ini. Dengan ini tuan-tuan yang mulia, mereka akan datang kepada agama. Jadi tuan-tuan, dalam mahol ini, walaupun satu musyrik datang pun, dia pun akan terima Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrik datang pun masuk Islam. Ada orang tawanan perang, mereka orang kafir yang telah ditawan, diikat di Masjid Nabawi, dalam kawasan kompaun Masjid Nabawi, 3 hari masuk Islam. Ada satu orang, dia datang dengan niat untuk bunuh Nabi, dia simpan dia punya pisau, dia nak bunuh Nabi. 3 hari dia duduk, dia pun masuk Islam. Ada satu orang, anak raja, orang kafir, orang tak Islam, dia pun datang dengan perasaan takabur, sombong, dia gelak, ketawa, tengok sahabat ni semua. Dia pun selepas 3 hari, dia pun dengan rendah diri, dengan takut, dia sudah pergi jumpa Nabi, dia sudah terima Islam, masuk, mengucap kalimah, masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam suasana itu orang musyrik datang pun akan berubah, apalagi kita. Bila kita duduk dalam suasana iman, suasana amal, suasana talim, suasana zikir, kita duduk dalam itu, berapa banyak perubahan yang akan datang dalam diri kita. Berapa banyak kita akan dapat manfaat, kita akan dapat kemajuan dalam iman kita, yakin kita, amal kita, hubungan kita dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, semua akan datang. Perasaan yang baik, yakin yang betul akan datang bila kita masuk, letakkan diri kita dalam suasana ini. Selama 4 bulan kita keluar jalan Allah, letakkan kita dalam suasana ini dan berusaha ajak orang lain pun datang suasana ini. Begitu banyak perubahan akan datang dalam diri kita, dalam orang lain. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk inilah kita kena keluar jalan Allah. Kita tuan-tuan, Allah bagi satu peluang.
Allah bagi kehidupan ni satu peluang Allah bagi. Kalau sekarang kita tak buat usaha, maka bila kita mati, macam mana kita nak tunjuk muka kepada Allah? Kita akan menyesal di hadapan Allah. Kita kata, ya Allah, kami sekarang sudah melihat, sudah mendengar, kami telah yakin. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan bina iman, bina amal. Allah Ta'ala tak akan bagi lagi peluang. Tidak akan diberi peluang lagi, tuan-tuan. Inilah peluang dia. Sekaranglah kita kena buat usaha. Sekarang kita kena keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan gunakan diri, masa, harta kita untuk membina iman, yakin, amal kita, dan untuk mengajak semua manusia di seluruh alam supaya mereka pun jadi orang yang beriman, beramal, ikut cara perintah Allah, cara Nabi. Semua orang Islam datang kepada kerja Nabi, semua orang bukan Islam mengucap kalimah masuk Islam. Untuk ini tuan-tuan yang mulia, kita kena korban diri, masa, harta, mau keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama siapa sedia 4 bulan insya-Allah bangun bagi nama insya-Allah. Masya-Allah. Siapa sedia untuk 4 bulan di jalan Allah bangun insya-Allah. Tunai. Kita tunai bangun bagi nama insya-Allah. Lagi tuan-tuan 4 bulan di jalan Allah. Tunai, masya-Allah tuan. Lagi insya-Allah 4 bulan. Amjad Ali. Semoga Allah terima. Lagi Amjad. 4 bulan. Lagi nama apa? Tuan-tuan yang sudah berdiri bergerak ke sebelah kanan masjid, sebelah hujung.